Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari yang ceria ini, pagi 23 Ramadan 45, iaitulah salah satu daripada malam-malam ganjil, dipanggil layali al-witir, malam-malam yang witir di 10 akhir Ramadan tahun ini. Jadi ini di antara yang pertama sekali, kita kena ihya, hidupkan 10 malam terakhir. Lebih diharapkan kalau berlakunya pada malam ganjil. Tapi jangan duk memilih lah. Malam ni ganjil pergi masjid, tahajud. Malam tak ganjil, colek. Tak salah nak makan, tapi kita kata agenda utama kita tu. Maka kita kena usahalah para jemaah sekalian, biar kita dapat anugerah yang terbaik di bulan yang mulia ini, supaya kita tidak kehilangan peluang yang besar, supaya kita tidak kehilangan peluang meraih pahala yang banyak. Jadi kita masuklah dalam jadual hidup kita di agenda bagaimana untuk mendapat keampunan rahmat Allah Azza wa Jalla. Baik para jemaah sekalian, kita sambung ayat kita hari ini, insya-Allah tafsir surah Ali Imran, surah yang ketiga, juzuk yang keempat. Ayat yang kita akan baca ayat 142 sehingga 145, 142 sehingga 145, di mana ayat ini Allah Ta'ala nyatakan orang yang nak dapat syurga kena lalu ujian ke syurga. Ada orang lulus, layaklah dia ke sana. Ada orang rebah tengah jalan, na'udzubillah, kita minta berlindung Allah Ta'ala. Kemudian bila kita nak berjuang, berjihad, kita kena jihad sungguh-sungguh, bukan satu angan-angan. Berasa nak berjihad tapi tak berjihad, berasa nak pandai Quran tapi tak mengaji Quran. Itu tak boleh. Nak pandai Quran kena belajar, kena mengaji, kena talaqi, kena belajar tafsir, kena belajar tadabbur. Ini semua kita kena belajar. Kemudian Allah SWT nyatakan bahawa Nabi SAW akan wafat pada masa itulah. Masa turun ayat Quran itu Nabi masih hidup, Nabi akan wafat, dan Allah nyatakan setiap kita akan menemui saat kematian apabila sudah sampai ajal kitaban muajjala, ajal yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nak ke tak nak, kata orang say ke tak say, tak mungkin kita lari dari ajal apabila sampai tempohnya. Yang penting bagi kita para jemaah sentiasa berdoa kepada Allah SWT, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, ya Allah akhiri hidup kami dengan husnul khatimah. Tak kiralah mati bila, bulan Ramadan, hari Jumaat ke hari Sabtu, di Mekah ke di Madinah, ataupun di Sungai Durian ke, yang penting bagi kita mati dengan husn al-khatimah. Tempat bukan satu agenda besar, yang besarnya mati dalam keadaan yang baik. Itulah yang menyelamatkan kita biiznillahi azza wa jalla. Baik para jemaah sekalian, kita mula dengan baca ayat.
Jemaah yang ada tafsir Pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi muka surat 127. 127. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. Ayat 142. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Adakah kamu menyangka bahawa kamu akan masuk surga padahal belum lagi nyata kepada Allah wujudnya orang-orang yang berjihad, yang berjuang dengan bersungguh-sungguh? Allah Ta'ala tahu dah, maknanya Tuhan nak nyata, nak suruh orang lain tahu. Orang yang berjuang, yang berjihad, yang berjuang dengan bersungguh-sungguh di antara kamu dan belum lagi nyata wujudnya orang-orang yang sabar, yang tabah dan cekal hati dalam perjuangan. Apakah munasabah ayat? Munasabah ayat ini, dalam ayat yang lepas Allah Ta'ala nyatakan orang mukmin tidak sepatutnya lemah, sedih, duka cita yang melampau-lampau apabila ditimpa ujian. Dan apa yang berlaku di dalam peperangan Uhud itu adalah satu perkara yang perlu dimuhasabah. Yang pertama, sunnatullah, ketetapan Allah Ta'ala buat, hari ini silih berganti, kita atas, kita bawah, tukar macam roda berpusing. Dua, tamhis, Allah Ta'ala nak pilih orang-orang yang betul-betul sabar dalam perjuangan. Tiga, Allah Ta'ala nak beri bimbingan hidayah kepada orang mukmin supaya mereka sentiasa berjuang untuk mencapai kemenangan dan kepimpinan. Maka perjuangan itu tidak akan tercapai kecuali melalui jihad dan sabar. Jihad dan sabar.
Jadi tuan-tuan boleh sambunglah ayat ni. Baru ni kita kata sabar dengan takwa. Sabar dengan takwa. Ia ni jihad dan sabar. Ada bercanggah? La, tidak bercanggah. Takwa dalam diri kita. Takwa dalam diri kita, dalam jiwa kita. Takut pada Allah, banyak ingat Allah. Tapi jihad makna kita bangkit, berjuang menentang segala kemungkaran yang ada. Itu lain. Maknanya kena kembar semualah. Ciri-ciri pejuang Islam ni kena ada sabar, ada takwa, ada jihad, ada ilmu. Manakala kita kumpulkan, terkumpullah beberapa ciri-ciri kepimpinan mujahidin, orang yang berjuang untuk menegakkan kalimah Allah Azza wa Jalla. Baik, kita pergi kepada tafsir ayat. Am hasibtum ay la tazunnu ya mas. Mu jangan sangka hai orang beriman kamu akan boleh masuk syurga begitu je dengan penuh keselesaan sampai ke syurga relax gitu. Qabla an tubtalau, sebelum kamu diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan. Maka Allah Ta'ala akan uji orang-orang yang beriman. Allah nak tengok siapa yang sabar, yang kuat berjihad, lawan kafir, lawan waktu dalam peperangan Uhud terserlah kepahlawanan beberapa sahabat, orang sahabat yang tidak tinggal posisi yang telah dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang tidak jauh dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk ya. Abu Dujadah, Abu Talhah, beberapa nama-nama yang disebut, termasuklah seorang wanita nama dia Nusaibah binti Ka'ab ataupun terkenal dengan Ummu Umarah. Kira-kira ni Sri Kandi ni pergi berperang untuk nak jaga kebajikan tentera. Bila dia tengok pecah tentera, dia pula bawa pedang duduk mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hebat. Jadi Allah Taala nak tunjuk. Maka Allah Taala nak tengok siapa pejuang Islam, maka diberinya ujian. Karena itulah kita sentiasa berdoa kepada Allah Taala, minta sabat, minta Allah Taala tetapkan pendirian kita dalam apa saja keadaan. Jangan mudah goyah, jangan mudah koyak, jangan mudah lari daripada perjuangan yang besar ini. Allahu Akbar. Mari kita berpindah kepada ayat 143. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Dan sesungguhnya kamu telah mengharap-harapkan mati syahid dalam perang Sabil sebelum kamu menghadapinya. Ingat molek. Orang-orang yang tak pergi perang Badar, bila Nabi SAW tanya mereka, kita nak perang dalam Madinah ke luar Madinah, semua semangat lawan di luar bandar. Sebab apa? Sebab dia tak pergi perang Badar, jadi dia semangat nak lawan. Sungguh, kata orang, sebelum menghadapi. Allah kata sebelum menghadapi, mu semangat. Ai kuntum ya ma'syaral mu'minin, kamu wahai orang Islam, sebelum datangnya berlakunya ma'rakah ataupun ghazwati Uhud, tataharraquna syauqan, dengan penuh semangat nak bertemu dengan musuh. Wa tatma'una al-maut, tamannawna al-maut, tatma'una al-maut, berangan-angan, bercita-cita nak mati syahid, linaili syahadah, untuk mendapat syahid pada jalan Allah, sebagaimana yang berlaku pada beberapa belah orang tentera Islam yang syahid di Badar. Kita nak syahid, nak mati, semangat. Bila sudah berlaku, apa jadi? Faqad ra'aitumuhu wa antum tanzurun, maka sesungguhnya kamu sekarang telah pun menyaksikannya dan kamu sedang melihat dengan mata kepala kamu sendiri.
qad hasala lakum, sekarang kamu sedang berdepan dengan musuh Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan, dan kamu tengok depan mata kamu pada hari Uhud kematian depan mata. Allahu Akbar. Sebab-sebab untuk mati sudah besar. Wa may yamut, siapa dia mati pada hari Uhud bergelimpangan, mu tengok depan mata kamu, falima lam tasbutu wa tasbiru, kenapa kamu lari? Kenapa kamu goyah? Kenapa kamu lemah? Mu baru ni nak mati syahid, sekarang mu tengok sahabat mu mati depan mata kamu, kenapa lemah? Oh, jadi ayat ini sentap kepada jemaah yang lemah semangat pada hari tersebut. Jadi ingatlah, kita pun janganlah waktu semangat ni kak takbir dekat hamna. Al-mautu fi sabilillahi asma amanina. Ada buat nasyid, buat lagu. Tak ada dua lekok, kata orang. Mari sedikit ujian, lompat entah ke mana dah. Itulah kita ni sedap cakap sebelum diuji oleh Allah Ta'ala. Kan itu, jangan sekali-kali minta nak bertemu dengan musuh, jangan sekali-kali minta bala. Kalau Allah uji, kita tak tahu siapa yang gugur. Boleh jadi orang lain, boleh jadi kita yang gugur. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Baik, kita pindah kepada ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak lain hanyalah seorang rasul yang sudah pun didahului oleh beberapa orang rasul yang telah mati atau terbunuh. Jadi Allah Ta'ala sebut sini Muhammad ini seorang rasul, salah seorang daripada siri-siri Rasul Rabbil Alamin yang beratus orang. Rasul 313, ada riwayat kata 315, kilas tu. Nabi berapa? 124,000, ramai lagi. Jadi Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam salah seorang daripada mereka. Yang orang lain semua sudah wafat, kecuali Nabi Isa alaihissalam. Boleh katakan majoriti, kita kata wafat lah orang lain tu. Isa tu kes terpencil khas yang akan wafat bila dia turun dari langit pada akhir zaman nanti, insya-Allah. Tengok dalam ayat ini. Maknanya Allah Ta'ala tegaskan di sini Nabi SAW tidak kekal di dunia. Sebagaimana Nabi lain juga sudah mati, sudah wafat. Bila tempoh ajal, ada Nabi yang mati wafat secara tabi'i, sakit, tua. Ada yang dibunuh. Allahu Akbar. Bapak Yahudi qatalatul anbiya, membunuh Nabi. Nak kata apa? Jadi kita kena, maka yang pentingnya, afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Jika demikian, kalau ia pula mati, Nabi SAW mati, wafat atau terbunuh, patutkah kamu berbalik berpaling tadah menjadi kafir? Jadi kalau Nabi mati, mu nak lari daripada perjuangan? La. Hal yakni inqida'u ajal nabiyikum, maknanya bila Nabi kita wafat ataupun dibunuh, menjadi sebab untuk kamu tinggalkan perjuangan ini, balik semula kepada agama tok nenek kamu sembah berhala. Allah Ta'ala tempelak di sini orang-orang yang lemah semangat. Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Dan ingatlah, sesiapa yang berbalik, yakni berpaling tadah menjadi kafir, na'udzubillah, maka ia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Nak mudarat Allah Ta'ala, tak ada mudarat. Wa sayajzillahu syakirin. Dan sebaliknya Allah akan memberikan balasan pahala
kepada orang-orang yang bersyukur akan nikmat Islam yang tidak ada bandingannya itu. Tengok tafsir ayat. Ai inna kullaman yartad an dinillah. Siapa dia lari tinggal agama Allah, dia panggil murtad. Tinggal terus total. Dia tak mudarat Allah Taala, tapi dia mudarat atas dirinya sendiri. Allah Taala tak ada menjejah apa-apa, tak ada kesan apa-apa. Ia mudaratnya kamu akan diseksa, kamu akan diazab kekal dalam neraka, wal iazubillah. Dan Allah Taala janji sayajzillahu syakirin, Allah Taala akan beri pahala kepada orang yang bersyukur kepada Allah Taala dengan hati dia, syukur dengan hati, syukur dengan lidah kita kata alhamdulillah, syukur dengan anggota mana kita sentiasa melakukan perkara-perkara yang baik. Jadi ini dia panggil tanda kita syukur, beriman kepada Allah, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi kita wafat, ataupun ikut bersama dengan Nabi sallallahu ketika Nabi kita masih wujud. Allahu akbar. Apa cerita ayat ni? Cerita selingan hadis ni dalam Bukhari, hadis sahih. Dengar cerita ni. Cerita ni sedih lah kalau kira, tapi apa boleh buat. Tulis sejarah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa. An Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah kata anna Abu Bakr radhiyallahu aqbala ala farasin min maskanihi bin sunuh. Bila Nabi kita sakit, tiba-tiba Nabi kita boleh keluar, jenguk di tingkap rumah dia, tengok ke sahabat duduk di masjid, senyum. Sayyidina Abu Bakar ingat ke Nabi dah segar, sehat. Dia pun ambillah peluang hari ni, pergi ke rumah isteri dia dekat dengan Sunuh. Sunuh tu dekatnya Quba, Masjid Quba. Jauh jugalah 3 km. Dia pergi sana. Waktu dia di sana, pada pagi itu Nabi kita salah wafat. Ila rafiqil a'la, wafat. Orang pun cari Sayyidina Abu Bakar, cepat Abu Bakar, Rasulullah wafat. Umar sedang panik, mengamuk di masjid, tak boleh terima Nabi kita wafat. Yang boleh meredakan keadaan iaitulah Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar lari daripada Sunuh, daripada rumah dia tadi, balik terus ke Madinah. Dia tak cakap dengan orang. Orang duduk yoya dekat masjid. Abu Bakar terus ke rumah Nabi, rumah Aisyah, rumah anak dia. Bebaslah dia masuk. Fatayammama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus dia pergi, Aisyah, Assalamualaikum, masuk rumah. Aisyah kata ni jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi tengok, terbujur kaku jasad yang mulia. Aisyah tuduh dengan kain. Fakashafa an wajhihi, dia buka muka Nabi. Summa akabba alaihi faqabbalahu wa baka. Bila dia buka tudung, tengok jasad wafatnya Nabi, confirm dah wafat. Terus dia cium Rasulullah dan dia menangis. Keluar kata-kata Abu Bakar, bi abi anta wa ummi, wallahi la yajma'ullahu alaika mautatain. Ya Rasulullah, demi Allah, Allah Ta'ala tak kumpul dua kematian pada Nabi. Mati yang kau rasa ni, kamu tak akan rasa lagi lah lepas pada ni. Tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah. Rasulullah ni baik dalam keadaan waktu hidup, waktu Nabi wafat. Abu Bakar menangis. Seorang yang jiwanya lembut tapi kental dia punya jiwa, dia boleh tahan diri dia. Tidak kata dia keluar daripada rumah Nabi itu meraung macam tak sedar lah. Abu Bakar tenang keluar daripada rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk dalam masjid, Umar tengah duduk bercakap. Duduk marah. Umar kata Nabi tak wafat. Apa dia kata Nabi wafat, dia pukul. Marah. Abu Bakar pergi, ijlis ya Umar. Ijlis, duduk. Dia suruh Umar duduk. Fa'abah.
Umar tak mau duduk berdiri nak cakap juga. Allahu Akbar. Bila Abu Bakar suruh Umar duduk, Umar tak kira, orang ramai pun pusing mari ke depan Abu Bakar. Umar duduk seorang situ. Fa aqbala an-nasu ilaihi wa taraku Umar. Jadi orang tak dengar dah Sayyidina Umar, sebab orang tahu dah dia punya panik tadi. Jadi orang mari dekat depan Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar mula bercakap, amma ba'd, wahai sahabat-sahabat semua, aku sudah pasti tengok sendiri dah jasad Rasulullah yang mulia, baginda sudah wafat. Menangis orang, mana confirm dah Umar tadi masih lagi duk mengharap kata wafat. Mungkin Nabi kita pengsan je, tapi bila Sayyidina Abu Bakar confirm Nabi wafat, tangisan semakin kuat. Amma ba'du. Ini mauqif Abu Bakar, dia panggil saburun hazim, seorang yang tenang, mempunyai jiwa yang kuat, sabar. Ini kepimpinan. Kena itu Nabi pilih Sayyidina Abu Bakar yang jadi khalifah secara beberapa isyarat. Amma ba'd, wahai manusia, faman kana minkum ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa inna Muhammadan qad mat. Siapa sembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Wa man kana minkum ya'budullah, siapa di kalangan kamu yang sembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut, Allah Taala hidup tak mati. Dia pun baca ayat ni. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Dia baca ayat ni sampai ke ayat 145. Dua ayat dia baca. Muhammad ini seorang rasul, telah berlalu sebelum daripadanya beratus rasul yang telah wafat. Kenapa pula kita panik? Qala, kata di para sahabat, wallahi la ka'anna an-nas lam ya'lamu, seolah-olah manusia tak dengar lagi ayat ini kecuali setelah Sayyidina Abu Bakar baca ayat. Macam panik, hilang, terlupa ayat. Falamma asma'a basharan, jadi orang pakat baca ayat ni belaka. Kata di Sa'id bin Musayyib, ulama besar Madinah, dia kata anna Umar qal, bila Sayyidina Umar dengar Abu Bakar baca ayat ni, terduduk dia. Umar kata apa? Wallahi ma huwa illa an sami'tu Abu Bakrin talaha fa aqirtu. Bila aku dengar Abu Bakar baca ayat ini, ketika itulah baru aku sedar daripada kepanikan tadi bahawa Nabi sudah wafat. Hatta ma tuqilluni rijlaya, kaki aku tak boleh nak duduk lagi, rebah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Allahu Akbar. Ini ayat ini besar. Karena itulah Nabi SAW pilih Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah. Nabi Abu Bakar pilih ayat Quran yang dibaca. Sahabat-sahabat yang tengah dalam keadaan panik tadi terkejut. Semua kata, ya Allah, macam ayat ini baru turun sekarang, macam ayat ini tak pernah kita baca lagi, macam ayat ini tak pernah kita dengar, sedangkan mereka dah hafal ayat Quran. Allahu Akbar. Itulah Abu Bakar As-Siddiq, kelebihan Sayyidina Abu Bakar yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia. Kita jangan tengok orang, kadang-kadang kita tengok orang yang bercakap kuat, orang yang suara lantang, orang yang gedabel, hak ni kita nak jadi ketua ni sebab bisa. Lah, Abu Bakar walaupun lembut, bila baca Quran menangis sampai orang panggil dengar, esokkan dia di dalam dada dia terdengar, cakap lembut, mempunyai sikap yang tenang. Tapi itulah kepimpinan. Subhanallah, Allah Ta'ala anugerahkan kepada sahabat-sahabat Nabi lengkap melengkapi. Abu Bakar tenang lembut, Umar tegas. Jadi kena ada belakang. Jadi kalau lembut belakangnya orang pijak kepala pula, tegas belakang apa orang lari juga. Jadi kita kena ada dua-dua. Mana kalau seorang tegas, seorang kena lembut. Kalau dua-dua backing belakang, lopak orang. Jadi itulah indahnya apabila Allah yang pilih. Bila Allah Ta'ala pilih, maka comel belakang. Hadis ini rawahul Bukhari. Baiklah, kita pergi pada ayat yang terakhir.
cerita tentang wafat Nabi, dia panggil, bahasa orang Arab panggil Zu Shujun. Setiap kali kita dengar peristiwa wafat Nabi, kita akan sebab, kita akan sedih. Kerana itulah Nabi SAW kata, kalau siapa yang nak fikir tentang musibah yang menimpa dia, fikirlah tentang musibah ketika wafatnya Nabi SAW. Itulah musibah yang besar yang menimpa umat ini. Allahu Akbar. Baik, kita pergi pada ayat terakhir dalam siri ini. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. Dan tiada makhluk yang bernyawa. Siapa dia makhluk bernyawa? Kita lah. Jangan duk tunjuk orang lain. Kita ni makhluk bernyawa. Tidak akan mati melainkan dengan izin Allah. Allahu Akbar. Illa biiznillahi kitaban muajjala, iaitu suatu ketetapan ajal yang tertentu masanya yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mana ayat ini mengajar kepada kita erti sabar. Sabat, jangan mudah lari. Ni ada setengah orang ni lari cepat. Dah, bila nampak ujian sikit mari nak lompat sana lompat sini. Sebab apa? Sebab takut susah, takut kena sekat, takut terhalang. Kita kata Allah Ta'ala Maha Kaya. Diam, duduk itu. Jadi ada orang takut mati. Kalau benda tu Tuhan tak tulis mati, tak mati. Ada orang masuk perang sekali je, mati lalu. Khalid ibn Walid, dia berperang dalam dua dimensi. Dia berperang waktu dia kafir, tak mati. Dia berperang waktu dia Islam, tak mati dalam peperangan. Khalid mati di mana? Mati di atas tilam di rumah dia. Kalau nak kira orang mati awal, Khalid lah. Mungkin dia ketua tentera, tak mati. Hak mati dalam peperangan orang lain. Hak jaga-jaga gitu ya. Oh ni mati dulu. Subhanallah. Jadi kita pun jangan duk takut. Ai wala yang bagi antamu tanafsu ai ahad. Tidak akan mati mana-mana makhluk. Sama ada Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam ataupun umat dia, kecuali orang yang telah ditetapkan waktunya oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kata ahli motivasi, Malikul Maut tidak tersalah jam. Tak salah takwim. Malikul Maut tak salah takwim. Pasal itulah ana kata kita ni, tangan kita ni rasa-rasa bertepuh dah dengan Malikul Maut. Ada 2-3 orang yang Allah Ta'ala beri kita duduk dekat dia waktu nak wafat. Ke dia lah. Di antaranya alhamdulillah mak kita sendiri rahimahullah, waktu nak mati kita duk pegang tangan, duk gosok dia, tiba-tiba je. Maknanya ketika itu sah Malikul Maut ada situ. Waktu kita ni pak saudara ni, Allah yarham pak semua, nak mati, kita pergi rumah dia kebetulan tengok lain macam, tak boleh tinggal ni. Maknanya walaupun tangan kita sentuh dengan Malikul Maut, baru ni anak ceramah hospital kata fok doktor ni kuat sentuh Malikul Maut ni, terkejut. Malikul Maut tak kacau orang. Waktu dia tak akan sentak ambil orang tak terkalu tak. Dia akan ambil orang yang telah kitaban muajjala, waktu ini tetap oleh Allah Azza wa Jalla, dan Allah Ta'ala izin Malikul Maut untuk ambil nyawa. Kita tak nak kata apa. Pasal tu kita tak tahu. Kita ni kalau boleh kat orang kita sayang, panjang umur lah kan. Tapi apa boleh buat? Falan yamuta ahadun la bi kaidil kaidin. Tidak akan mati mana-mana orang dengan perancangan jahat orang nak buat, wala bihilatin muhtal, dengan hilah yang dibuat oleh orang jahat nak bunuh kita. Tak mungkin. Kita akan mati apabila cukup tempoh. Kita akan mati apabila ajalnya sudah sampai. Jadi kerana itu para jemaah, berjuanglah, jangan takut. Kita terus berjuang kerana Allah Azza wa Jalla. Sebab kalau sudah sampai masa dia, nak lari tak boleh, nak undur pun tak boleh, kita akan mati. Kerana itu ada beberapa isu. Bila timbul fitnah
Orang buat tuduhan lah, buat macam-macam perancangan. Kita kata perancangan jahat manusia ni kembali ke atas kepala dia sendiri. Kita yakin dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla tidak akan mati seorang, tidak akan apa-apa mudarat pada kita kecuali apabila Allah Ta'ala izinkan benda itu berlaku. Sejarah hitam tahun 2013 ni, beberapa portal Facebook ataupun geng-geng jahat buat fitnah besar. Dia ambil gambar kita ni, buat tuduhan kepada pondok kita. Kita berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, dengan sebab kita cinta kepada Quran, cinta kepada sunnah, orang buat macam ni, Engkau berilah petunjuk pada mereka dan Engkau bantulah kita. Kita kata Alhamdulillah. Ingatkan tak ada orang daftar ada pondok tahun ni. Rupa-rupanya 100 pelajar baru masuk untuk sesi 2024. Kita kata Alhamdulillah. Sekarang ni kita sedang berusaha untuk bina 3 tingkat bangunan, dewan kelas pengajian yang cukup lengkap, siap dengan peralatan-peralatannya biiznillahi azza wa jalla. Jadi kita nak kata apa? Patutnya tak ada orang mari dah. Tapi lagi ramai orang datang. Kita kata tak usahlah. Mati ke hidup semua tentu Allah. Orang fitnah ke tak fitnah, makin naik makin baik. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Baik. Allahu Akbar. Kita balik kepada ayat kita. Bahasa Tuhan kata setiap orang akan mati apabila sampai masa dia. Tulis belajar. Ayat ini ditafsirkan dengan ayat Suratul Nahli ayat 61. Walau yu'akhidullahu an-nasa bizulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Allah kata kalau aku nak ambil tindakan, mati habis dah puak kafir ni, tapi aku bagi tempoh setiap orang. Setiap orang ada umur dia. Tapi ingat, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila ajal sampai, tak ada siapa boleh tolak. Doktor ke siapa ke, mati. Allahu Akbar. Suratul Nahli ayat 61. Kamu dalam perjuangan ini Allah Ta'ala bagi kepada kita dua. Wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Dan dengan demikian, sesiapa yang menghendaki balasan dunia, kami berikan bahagiannya dari balasan dunia itu. Siapa dia nak dunia saja ya. Kerja kita dunia. Ni anak duk tengok orang-orang yang cepat dapat kaya ni, duk jual bedak sejuk ni. Ya, bedak sejuk ni bahasa kampung lah. Duk jual alat kosmetik. Oh, cepat kaya dia. Jutawan. Siapa mereka setiap bulan Ramadan buat video gila-gila. Dengan pakaian pondanya, dengan berapanya, sudah timbul sebahagian daripada pendakwah kempen boikot bedak sejuk pokok ni. Saya setuju, sokong dengan ni, kerana mereka jadi pelik macam ni sebab dia kaya. Baru ni kita sokong boikot produk-produk yang ada kaitan dengan Zionis, dengan Yahudi, sebab kafir ni dengan ekonominya dia pelik. Jadi hak kaya dengan benda-benda gini, berhentilah duk beli barang-barang dia, cukup biar dia rasa. Itulah tanya masalah masyarakat kita ni lembek. Dalam bab-bab gini tak apa nak jadi lah. Tapi sekarang ni nampaknya ada kesan kepada beberapa syarikat kafir yang khianat pada Islam. Jadi anak orang Islam pun hak tolu-tolu macam ni, hak duk buat benda-benda konten-konten ni, hak karut-karut ni, boikotlah juga barang-barang dia tu boleh setahun dua kita tengok. Mudah-mudahan mereka insaf dengan sebab ekonomi, dengan sebab nasihat tak dengar dah. Mungkin dengan sebab kedai tutup barulah orang nak rasa. Jadi saya tak buat kempen, kita kempen supaya tuan-tuan jadi baik ya. Tapi ada sahabat lain tu kempen, saya sokong. Wallahu a'lam. Mari kita pergi dia. Allah kata apa? Wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Siapa dia nak dunia saja aku beri. Kaya tu gak masya-Allah. Kereta tu ikat nak bila depan tangga. Duk tunjuk barang-barang kemah agak bergayu. La haula wala quwata illa billah. Tengok kasut, kau tengok beg tu,
Belori kata orang. Tapi hak jatuh jadi pondek macam-macam benda. Ujian Allah Taala. Yang penting kita minta Allah selamatkan kita daripada fitnah-fitnah. Tengok Allah Taala apa. Ayat ini tanda ya, baca saya bagi nombor ayat, tak sempat ni masa lewat. Ayat ini ditafsirkan dengan ayat surah Asy-Syura ayat 20. Surah Asy-Syura ayat 20. Baik, kita sambung ayat kita. Wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha. Dan siapa yang menghendaki kerja buat dia, amalan-amalan dia, nak balasan akhirat, kami berikan bahagiannya dari balasan akhirat itu. Apa ni? Wasanazzi syakirin, dan kami pula akan beri balasan pahala kepada orang-orang yang bersyukur. Jadi siapa dia buat kerja hak dunia tapi nak pahala akhirat, Allah kata aku beri. Dunia dapat, akhirat dapat. Tapi kalau orang nak dunia saja, akhirat tak dapat. Siapa dia nak akhirat walaupun kerja dunia, kita boleh pahala. Jadi kita kena cerdiklah duduk atas dunia ni. Biar boleh dua-dua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Tulis. Ayat ini ditafsir dengan ayat surah Al-Baqarah 201. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Allahu akbar. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah jadikan kami ni orang yang sentiasa minta dengan Allah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Baik, kita pergi kepada akhir ayat. Wasanazzi syakirin, dan kami akan balas orang-orang yang bersyukur. Allah Ta'ala akan beri balasan di dunia. Kata di para ulama, syukur menjaga nikmat yang sedia ada, menarik nikmat yang belum ada. Syukur hafizun wa jalibun. Tulis itu. Syukur hafizun wa jalibun. Menjaga nikmat yang sedia ada dan menarik nikmat yang belum ada. Tapi kalau takabur, tunggulah. Nikmat yang ada pun tercabut. Kalau ada harta banyak pun tidak berkat. Hidup terumbang-ambing, entah apa benda yang kita buat, karut sana karut sini, tak usah duduk pelik lah. Oh, saya ni sejuta sehari masuk. Tunggu. Kalau tak syukur, Allah Ta'ala akan tunjuk satu masa nanti kehilangan harta yang tak ada faedah. Baiklah para jemaah sekalian, ayat ini wasanazzi syakirin ditafsirkan dengan ayat surah Al-Isra, surah Al-Isra ayat 19. Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Siapa dia buat usaha nak dapat pahala akhirat, Allah Ta'ala akan beri kepada dia, dan usaha mereka itu disyukuri. Allahu akbar. Allahumma ja'alna minasyakirin. Ya Allah, jadikan kami di kalangan hamba-Mu yang bersyukur dengan hatinya, dengan lidahnya, dan dengan amalannya. Amin ya rabbal alamin. Baik para jemaah sekalian, kita tak nak panjang-panjang. Sekarang kita mencari 5 faedah daripada ayat yang besar yang mulia ini, insya-Allah. 5 faedah daripada ayat yang besar ini. Al-faidatul ula. Boleh. Faedah yang pertama. Faedah yang pertama. Allah Ta'ala sebut ayat ini, am hasibtum an tadkhulul jannah. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Mu sangka mu boleh masuk syurga tanpa ujian? Allah kata apa? Tulis itu. Hubbullah, cinta pada Allah. Cinta kepada akhirat. La yatimu bid-da'wa, tidak akan berlaku dengan dakwaan saja. La. Siapa dia dakwa dia sayang kepada Allah Ta'ala, siapa dia dakwa dia cinta ke Nabi, mereka ini akan diuji dengan amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kata ni sunnah Nabi, tak sah. Tapi cinta ke Nabi duk bergendang, itu dia panggil cinta gendang, bukan cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kena usahakan supaya merealisasikan apa yang kita nak itu bukan dengan angan-angan, tetapi dengan amalan. Ingat molek.
Dan ayat ini juga menyatakan bahawa at-tamanni, angan-angan itu ra'su malil muflis, kepala modal orang yang muflis. Duk angan-angan je, buat dak, mau nak pergi syurga, nak pergi berapa orang, habis anak beranak, masjid pergi kau dak, pergi jaga-jaga, berapa orang pergi, seorang. Ini dia panggil ra'su malil muflis. Nak pergi syurga belaka tapi tak pergi lah. Kita kena usahakan. Fattamanni, siapa dia berangan-angan saja tanpa usaha maka itu dia panggil angan-angan kosong. Tak usah kata mak jenih lah, sia ke dia, tak ada pasal-pasal. Angan-angan awak dikata angan-angan mak jenih, buat apa? Dah, mak jenih pun masuk surga juga dia. Demo hidup mengenak ke dia. Jangan. Satu, yang pertama. Yang kedua, tulis nombor 2. Yang kedua, masih lagi dalam ayat sama. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Dalil ayat ini menjadi dalil bahawa annal jannata a'lal matalib. Syurga tempat kita angan-angan, cita-cita yang paling tinggi nak masuk syurga. Tulis itu. Wa afdalu ma bihi yatanafasul mutanafisun. Inilah perlombaan yang paling baik sekali. Nak pergi mana? Nak pergi ke syurga. Wa kullama azumal matlub. Dengar ni, tulis kata-kata motivasi menarik. Apabila besarnya perkara yang kita nak capai, maka besarlah pula dia punya perjuangan, dia punya alat, dia punya cara nak sampai. Fala yusalu ila rahati illa bitarkir raha. Tulis ni pelajar-pelajar ni. Tidak akan sampai kepada satu tempat kerehatan yang comel, yang besar, kecuali mu kena tinggal dulu rehat atas dunia. Wala yudrakun na'im illa bitarkin na'im. Tidak akan dapat nikmat yang hakiki di syurga kecuali kita tinggalkan sebahagian nikmat atas dunia. Sekarang ni bila mari 10 akhir Ramadan, kita alhamdulillah di masjid kita ni makmur. Tarawih kita 20 rakaat, lari. Tarawih kita 20 rakaat. Orang lain 8, kita tak pertikai bab tu. Cuma kita nak kata puak kita, alhamdulillah. Masuk 10 akhir Ramadan, kita tahajud pula. Jadi boleh tengok al-mutanafisun, siapakah orang yang berlomba-lomba mencari keredaan Allah, nak cari syurga. Orang yang sanggup tinggal nikmat tidur, nikmat bantal, nikmat selimut, nikmat ni, boleh bangun pukul 3 pagi mari ke masjid, kita kata alhamdulillah. Tulis la yadrakun, la, ni bahasa motivasi Arab. La yusalu ila rahati illa bitarkir raha. Tak akan sampai kepada rehat hakiki syurga kecuali kita tinggalkan rehat atas dunia ni. Penat tak apa, asalkan Allah redha. Wala yudrakun na'im illa bitarkin na'im. Tak akan dapat nikmat yang hakiki kecuali mu tinggal dulu nikmat yang sementara atas dunia ni. Nikmat makan, nikmat minum, nikmat tu nikmat ni kita tinggal belaka. Nikmat tidur semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Pada itulah ibu bapa, makcik-makcik kita, mak-mak kita ni sabar. Memang nikmat suka berkumpul dengan anak beranak kata. Tapi selagi tak khatam Quran jangan balik. Nikmat besar. Kita boleh bertahajud, kita boleh bertadarus, kita boleh bertadabur. Nah, ada sibuk nikmat atas dunia sekejap ya. Allahu Akbar. Baru kita nampak. Mari kita cari yang ketiga pula. Tadi yang kedua tu, la yudrakun na'im illa bitarkin na'im, la yusalu ila rahati illa bitarkin raha. Allahu Akbar. Yang ketiga, tulis nombor 3. Yang ketiga, walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamas sarif. Allah Taala tahu siapa yang betul-betul berjuang, berjihad, dan Allah tahu siapa yang sabar. Annahu la yakfi an yujahidal mu'minun. Mana kita kata kita berjihad saja, nak jihad ni semangat saja, la, kita mesti berjihad, sabar di atas melaksanakan tuntutan syariat, sabar di atas melaksanakan larangan syarak, tinggalkan. Maka kerana itu kata ulama, tidak akan tak dapat darjat sabar kecuali kita akan melakukan beberapa perkara.
Sabar di atas istiqamah, jalan yang mengikut sunnah Nabi SAW, itu tanda kita kuat. Yang kedua, sabar melakukan akhlak-akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Sabar di saat orang lain lemah nak ibadat, kita bangun, ni kita kena buat. Sabar ketika berlakunya gelombang orang duduk tak suka dengan sunnah Nabi SAW, kita bangkit untuk mempertahankan, jangan duduk main. Ketika batil kuat, orang-orang yang duduk atas dan landasan hak tak ramai, tuan-tuan duduk situ. Orang pukul kita tak apa, tapi biarlah kita duduk di atas kesabaran. Kita kena sabar jalan lagi ke syurga, bukan dengan permain dadi merah, tapi mungkin melalui darah yang merah, ada kalanya sedemikian. Sabar meninggalkan kerehatan untuk mencapai rehat yang abadi. Sabar meninggalkan sebahagian nikmat dunia untuk mencapai nikmat yang besar di akhirat. Allahu Akbar. Di antaranya sabar dalam berjihad, sama ada jihad senjata ataupun jihad ilmu. Jadi alhamdulillah, sebagaimana kata Imam Malik, menyebarkan ilmu, menyampaikan ilmu salah satu daripada jihad yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kita hari ini alhamdulillah kita pilih jalan menyebarkan ilmu. Sebab apa? Sebab di antara ibadah, di antara amalan yang besar, iaitulah menyebarkan ilmu, insya-Allah. Yang keempat, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu seorang rasul. Dalam ayat ini ada beberapa perkara. Yang pertama, kita kena tahu Nabi kita wafat sungguh. Sekarang Nabi kita hidup, ya hidup, tapi di alam barzakh, bukan di alam nyata sekarang. Ni orang duduk main pelik-pelik ni. Nabi kita keluar daripada kubur, bagi zikir dia. Nabi macam-macam, Nabi mari ke majlis apa dia panggil, majlis maulid dia buat. Semua tu cerita-cerita karut lah ke. Nabi kita hidup, tapi hidup di alam dia. Jadi tak, kalau Nabi kita waktu dia hidup atas dunia, kita nak pergi minta apa, pergilah, tapi Nabi kita sudah wafat. Jadi kena tak situ. Yang kedua, qad khalat min qabrihil rusul, maknanya sudah menjadi sunnah Rasul, mereka semuanya wafat, mati, kecuali Nabi Isa yang belum sampai masa dia. Tiga, ayat ini juga sekaligus menunjukkan fadilati Abi Bakr Siddiq. Abu Bakar Siddiq, kelebihan dia tenang waktu Nabi wafat, dan sabat dia ketika berperang menentang golongan murtad. Orang murtad mari, Sayyidina Abu Bakar lawan. Allahu Akbar. Baiklah, itu yang keempat. Yang terakhir, yang kelima, wa ma kana nafsin an tamuta illa bi iznillah. Semua nyawa tidak akan tercabut, semua diri tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, dengan ajal yang mahtum, yang sudah ada. Jadi para jemaah sekalian, kalau kita nak berjuang je lah, tak usah takut. Saya tak boleh berjuang, takut mati juga akhirnya. Orang tak berjuang pun mati. Orang yang berjuang menegak Islam mati, nak kata apa? Ada setengah orang ni, saya tak berani nak cakap Islam, takut tak naik pangkat, tak naik juga pangkat. Ada orang yang lantang berjuang, naik juga. Jadi kita tak sulit kata apalah sekarang, tuan-tuan dan puan-puan, kita sabar dan yakin. Sebenarnya semua, kalau nyawa pun ada tempoh mati. Apa saja perjuangan kita ni ada tempoh, ada ajal. Maka marilah kita kembali kepada ilmu. Apa dia? Allah Ta'ala ajar di sini, wa man yurid dunya wa man yurid sawabal akhirah. Siapa dia nak dunia saja, habislah, boleh dunia. Siapa dia nak akhirat, dia boleh apa ni, dua-dua. Jadi kita ambil yang kita jadi manusia yang cerdik, iaitulah kita minta pahala akhirat. InsyaAllah kita akan sambung lagi perjuangan kita dalam ayat yang seterusnya, iaitulah ayat 146 dalam siri yang akan datang. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.